Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan E akan membentangkan refleksi kursus LMCP 1522 Penjelajahan Ekosistem Alam Sekitar. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Hamka Alif Izzuddin, Noris Ariza Syahirah, Sufia dan Muhammad Azmi. Terdapat banyak modul yang telah kami pelajari sepanjang kami berada di bawah batch 15 sesi ini. Antaranya ialah modul realiti maya untuk kelestarian, modul tanah tani sihat, modul geologi asas kehidupan dan pelbagai lagi. Kami telah memilih satu modul setiap seorang untuk menunjukkan refleksi setiap modul tersebut bagi mewakili keseluruhan SEM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufia Zulkifli, A188-390. Modul yang saya pilih untuk sesi refleksi ini adalah modul Tanah Tani Sihat. So, kenapa saya pilih modul Tanah Tani ini? Kerana saya rasa kepentingan tanah yang kami pelajari dalam modul ini tidak dipandang serius oleh ramai orang. Dan bagi saya, modul ni berjaya membuka minda saja dan saya belajar benda baru iaitu perbezaan tanah. So, sebagai orang biasa, orang awam biasa yang tak belajar betul-betul struktur tanah ni, sebaru saya tahu yang ada tanah yang tak sihat berdasarkan dia punya kelonggaran, kepadatan, moisture, jumlah komposisi air dalam tanah tersebut. Dan saya rasa macam dulu, tanah kotor. Tapi sebenarnya tanah ni adalah tempat binatang-binatang hidup, organism hidup, pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran yang tumbuh daripada situ. Dan daripada sayuran, makanan semua tu, lembu-lembu, ayam, kambing, stok makanan kita sendiri pun makan daripada situ. So, kalau tak ada tanah yang sihat untuk tumbuhkan buah-buahan, rumput-rumput, sayur-sayur yang bagus untuk haiwan lain macam kambing, lembu tu pun untuk hidup, macam mana kita nak cari makanan juga. Mengapa saya rasa tanah juga penting untuk saya belajar? Sebab bukan sahaja sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan tu semua, sebenarnya bangunan pun memerlukan tanah yang kuat, tanah yang sihat. Sebab sebagai contoh, kalau kita nak buat tanah, kita nak buat tanah ke atas tanah yang longgar macam pasir pantai. Walaupun ada rumah yang dibuat dekat tepi-tepi pasir pantai, tapi tak semuanya dibuat betul-betul tepi laut. Itu pun kalau diorang buat foundation rumah tu mesti ada simen or something. Sebab kalau tanah tu longgar, banyak air dan tanah tu boleh jadi lembek, dan rumah pun lantai-lantai semua boleh merekah dan merosakkan mozaik semua. So benda tu sangat bahayalah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, kembali semula kepada saya, Hamka Alif. Jadi modul refleksi yang saya pilih yang bagi saya menarik adalah modul Jom Bersih Bukit Bintang. Okey, yang pertama sekali kenapa saya memilih modul ni? Tak lain tak bukan sebab modul ni adalah modul fizikal. Tak seperti kelas-kelas yang lain yang kebanyakannya online ataupun diadakan di dewan kuliah yang sama. Modul kali ini memerlukan ramai pelajar menaiki bas sebanyak 2 atau 3 bas, dan kami semua akan ke Bukit Bintang di sekitar Plaza Loyat, dan di sana diadakan satu program gotong royong bersih Bukit Bintang yang juga sebenarnya disertai oleh ramai lagi pihak-pihak luar. Yang kedua, kenapa saya memilih program ini adalah kerana di program inilah wujudnya kerjasama antara pelajar-pelajar kerana kami jarang berjumpa, dan modul ini juga menyedarkan kami bahawa betapa pentingnya menjaga kelestarian bandar walaupun di bandar adanya perkhidmatan seperti cleaner dan sebagainya, namun nilai-nilai kendiri melibatkan penjagaan kebersihan perlu ditanam oleh di dalam ramai orang supaya kebersihan di bandar juga boleh terjaga, especially di kawasan-kawasan yang pusat seperti di Bukit Bintang ataupun di sekitar Plaza Loyat. Dan juga yang ketiga adalah kerana ketidakjangkaan kami bahawa program ini sebenarnya mendapat sambutan yang sangat hangat dan menunjukkan bahawa sebenarnya nilai kebersihan di bandar juga sebenarnya sangat-sangatlah tinggi, dan ianya mampu memupuk lagi semangat kerjasama sosial antara masing-masing untuk menjaga keadaan bandar supaya menjadi lebih baik dan kurangnya berlaku pencemaran, kotoran dan sebagainya.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Norris Arza Syahira binti Norris Azwi A187866. Bagi sesi refleksi ini, saya telah memilih modul geologi yang merupakan topik yang tidak asing untuk saya sebagai seorang pelajar dari jurusan ini. Sewaktu proses pembelajaran modul ini, saya berasa seronok melihat rakan-rakan yang lain turut mempelajari berkenaan batuan dan apa itu geologi. Jadi, apa itu geologi? Ianya merupakan sebuah kajian berkenaan bumi, bahan, dari mana ia diperbuat, struktur, bahan dan proses yang bertindak ke atasnya, termasuk juga kajian dari bahagian dalam atau berkenaan organisma yang mendiami planet. Modul ini telah disampaikan oleh Dr. Tana Unja. Beliau telah memberikan penerangan yang ringkas dan padat berkenaan ilmu geologi. Antaranya adalah 3 jenis batuan utama iaitu batuan sedimen, igneous dan metamorf. Proses pembentukan batuan ini telah diterangkan secara ringkas dalam kitaran batuan. Dalam modul ini, kepentingan berkenaan mineral dan batuan juga telah didedahkan dan saya sendiri baru tahu akan kegunaan beberapa jenis batuan dan mineral yang digunakan, antaranya adalah dalam membuat keseluruhan telefon pintar yang kita gunakan sekarang. Akhir sekali, saya berasa modul ini sangat relevan untuk diteruskan dalam kursus ekorelawan kerana agar lebih ramai lagi individu yang akan dapat mengenali dan tahu akan kepentingan batuan dan bumi yang sebenarnya sangat lazim dalam kehidupan seharian kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azmi bin Amran, A188842. Baiklah, saya telah memilih modul pengurusan sisa, iaitu modul ini menerapkan konsep seperti reuse, reduce dan juga recycle. Baiklah, untuk saya minat di bahagian reuse. Antaranya adalah untuk menggunakan semula barang dengan fungsi yang sama seperti penggunaan semula botol, contohnya botol sabun, kita hanya perlu beli sabun tapi botol tu kita gunakan botol yang lama. Baik, selain itu adalah untuk menggunakan konsep upcycle ataupun upcycling. Kita sebagai contoh, kita gunakan kayu-kayu lama ataupun barang-barang besi lama untuk dijadikan interior design seperti di kafe-kafe sekarang ni yang menggunakan konsep sebegitu. Seterusnya, kita juga boleh membaiki semula barang-barang seperti perkakasan elektrik dan tidaklah membuang, kalau rosak terus buang, kita boleh baiki dahulu. Dan akhir sekali adalah sumbang ataupun jual pakaian yang kita tak perlu. Ini bukanlah trend lagi pada saya, dah jadi normal untuk seorang memakai pakaian yang dibeli di pakaian terpakai ataupun bundle. Baik, itu sahaja daripada saya dan kumpulan saya, kumpulan E. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Nick Faizul beserta pensyarah-pensyarah lain-lain yang telah banyak membantu kami sepanjang sesi kursus ekorelawan batch 15. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.